A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua. Okey, kita hari ini masuk kepada minggu ketiga, bahagian kedua untuk tajuk differentiation. Okey, saya harap awak dah boleh cover yang bahagian pertama tu. Kalau tak boleh, boleh tengok balik video yang sebelum ni lah. Okey, jom kita saksikan. Sambung balik saya punya video. Okay, saya berhenti hari tu dekat 2.1. So hari ni kita tengok 2.1.2 techniques of differentiation. Okay, technique of differentiation, teknik dalam differentiation. Sini kita ada 3 yang akan belajar, iaitu product rule, quotient rule dan satu lagi change rule. So insyaAllah saya akan cover 3 ni dalam masa sepanjang ni dah, kelas ni dah. Dan macam senang. Okey, kita tengok yang pertama, product rule. Okey, jika Y sama dengan, okey, harap ada gangguan lah internet. Okey, jika Y sama dengan ada dua sebutan X kat sini, satu UX dan juga VX. Mana kita dapat pecahkan dua. Contoh kat sini Y sama dengan katakan 3X. Internet tak okey ni lah. 3X campur 2, satu lagi katakan 2X. Okey, contoh macam ni. Okey. So, satu kita akan namakan sebagai UX dan satu lagi panggil VX. Mana ini adalah hasil darab kedua ni. 3X campur 2 dengan 2X. Okey. Kenapa diasingkan? Kita nak tunjukkan macam manakah teknik produk rule ni diaplikasikan. Kalau ikutkan, awak boleh saja straightforward darab terus ni untuk dapatkan satu persamaan tunggal. Contoh di sini 3X kali dengan 3X campur 2 kali dengan 2X, awak berdapat X kuasa 2 campur 4X. Ikutkan kan? Dan kalau dapat dy dx, terus direct saja. Okay. So, boleh dapat berapa? 12X campur 4. Ini kalau dapat sesimpel semudah ini, boleh dapatlah kita dapat direct macam ni. Okay. Maknanya dia akan bagi dalam soalan nanti, dia akan bagi dalam bentuk hasil darab macam ni. Okay. Hasil darab yang pertama dan yang kedua. Okay. Soalannya akan minta macam ni. So, nak tunjukkan macam mana awak applykan product rule nanti. Okay. Okay, sekarang ni soalan-soalan dia soalan dia apa ni, dia akan minta awak jawab menggunakan teknik, bukan direct. Kalau soalan tu direct, katakan selesaikan masalah berikut menggunakan popular kan. Kalau ikut, kena ikut lah. Kalau kita product rule, so kena gunakan dia punya formula. Kalau macam ni boleh dapat direct je, tak payah kita nak gunakan UV, DV, DX mana, tak payah. Tapi disebabkan kehendak soalan itu sendiri yang menghendakkan awak menjawab menggunakan kaedah product rule, so you have to use this formula. You have to use. Kalau awak tak guna, awak hilang markah dekat jalan kerja, kaedah. Markah kaedah tu, okay, awak akan dapat kosong kat sini. Faham So itu pentingnya kalau macam kita baca soalan betul, dia minta kita jawab soalan tu berdasarkan apa ni, gunakan kaedah mana. Okay, menggunakan kaedah mana. So ikutkan boleh je awak saya cakap ni menggunakan kaedah biasa jenis tertentu. Tapi kena buat lah. Okay, kita tengok So bila ada dua sebutan X dalam dia, satu dalam kurungan X1 yang kita panggil U, kita satu ni kita declarekan sebagai VX. So untuk dapatkan differentiation untuk gabungan dua ni, inilah formula dia. Satu, kita ambil nilai U
satu lagi kita boleh apa dengan B. Dan dv dx dan du dx adalah hasil daripada differentiation kan u dan juga v. Okey, u tu lah u yang asal daripada soalan. U asal du du dx ialah awak kena differentiatekan u yang asal. Contoh, u asal ni katakan dapat 2x kuasa 2. So, du dx dia adalah 4x. Okay. V. V yang sini adalah V yang asal awak dapat daripada persamaan kat atas ni. So, ni asal. Katakan asal dia, let's say sebagai 3x. So, dv per dx, bezakan V terhadap X, awak akan dapat 3 kat sini. Boleh So, ini kena ingat formula dia. Kalau formula ni awak terbalik depan pun tak apa. Janji U kali dV campur V kali du. Kalau nak tulis V depan dia pun tak apa, tak ada masalah. Tapi mesti V du dx campur U dV dx. Tak ada masalah. Okay, kalau nak depan V du, U dV tak ada masalah. Dia akan pasal nanti dekat quotient rule. Yang tu kena hati-hati. Okay. Okay. Kita tengok example 2.1.2a. Find dy dx for each the following. Seperti kita masih using the product rule. Okay. Contohnya. Kalau ikut macam ni, saya tak payah pakai product rule. Punya formula pun boleh jawab. Okay. Contoh dia, kita kali dengan ni. Ini kali dengan ni. Saya dapat berapa? 2x kuasa 3 tolak 6x kuasa 2. Betul tak? Betul tak ni? Adanya kalau kita darab ke dalam pun kita akan dapat 2x kuasa 3 tolak 6x. So dy per dx sama dengan 6x tolak 6. Okay. 6x tolak 2. Okay, 3x kuasa 3 jadi 6x kuasa 2. 6x kuasa 2 tolak 12. Ada masalah di sini ni. Okay. Tengok jawapan sama. Tapi kenapa kita kena gunakan formula ni? Sebab nanti akan ada soalan yang punya kuasa yang lebih besar dari ni. Jadi awak suka nak buat. Contoh Contoh katakan kat sini nanti katakan kuasa 5. Jadi kuasa 5 panjang cerita lagi lah. So terpaksa you have to use this formula. Gunakan kaedah ni. Okay, terpaksa gunakan kaedah ini. Okay. Tapi sekarang ni dia tunjuk contoh yang simple lah. Dia tunjuk contoh yang biasa. Okay, tengok Okay, tak apa, saya cek ikut dia. Kalau ikutkan kita straight forward dapat. Terus dapat jawapan dia dah. Kalikan ke dalam, differentiatekan dia menggunakan kaedah yang tadi, sum and product semua tu, terus dapat dah. Tak payah kita nak gunakan. Tapi saya terpaksa saja benda sebab ada nanti awak akan jumpa yang persamaan tu lagi sukar lagi pada ni lagi. Dia ada kuasa, betul dalam yang ada kuasa lagi sini. Jadi kita terpaksa menggunakan kaedah product rule. Okay, tengok Jadi yang bahagian pertama, bahagian depan, kita sebutkan sebagai U. Okay, ini sebagai U yang depan, yang belakang ni sebagai V. Tarik keluar U ni apa, V ni apa. Kemudian kita bezakan U sahaja, du terhadap dx. So x kita dapat 1. Okay, 1 lah. Manakala 3 ni kita bezakan, kalau nilai constant saya ingatkan yang first sekali kita differentiatekan constant always 0. Okay, kita ada kawan dengan x. So dia dapat kosong. Dan satu lagi bahagian V. V kita dapat
2x kuasa 2. Okay, 2x kuasa 2. Kemudian kita differentiatekan 2x kuasa 2 tersebut. Kita dapat 2 kali 2. Okay, A, 2, N, 2. N kali A, X, N tolak 1. So, 4x untuk atas dia. X tolak 1. 2 tolak 1 kuasa 1. Jadi 4x. Okay. Kemudian kita masukkan dalam formula. U mana tadi? X tolak 3. dV per dx 4x. Campur V. V adalah kita 2x kuasa 2. Dan du dx sama dengan 1. Ingatlah, V du, U dv. Jangan V dv, U du. Jangan terbalik ke situ. U mesti kali dengan dv, V mesti kali dengan du. So yang ni awak sertakan 4x kali x dapat 4x kuasa 2. 4x kali negatif 3 jadi negatif 12x. 2x kuasa 2 kali 1, 2x kuasa 2. Kemudian kita contohlah 4x kuasa 2 campur 2x kuasa 2 dapat 6x kuasa 2 tolak 12x. Okey. Nampaklah yang ni lagi mudah. Memanglah lagi mudah. Soalan ni lagi simple yang kita buat yang atas ni. Tetapi ini yang perlu awak tahu. Siapa yang saya cakap nanti ketika jumpa yang bersama lagi suka. Yang tak boleh diselesaikan secara direct macam ni. Okay, yang tak boleh diselesaikan direct macam ni, kita terpaksa ni lah. Okay, kita tengok contoh-contoh ni. Okay, kalau ikut ini pun boleh ni. 6x kuasa 3 kali dengan 2x jadi 12x kuasa 3, 2 kuasa 4 kan. Okay, dapat saya tulis ni 12x kuasa 4. Lepas tu tolak 30x kuasa 3. Kalau differentiatekan ni dapat 48 x kuasa 3 tolak 90 x kuasa 2. Mungkin boleh dapat direct. Tapi kita buat ikut. Okey, U kita statekan yang pertama iaitu 2x tolak 5. Manakala V dia adalah 6x kuasa 3. Du per dx bagi D2, 2 lah. Okay, 5 tu dapat kosong. Masalah ni. 2. Yang ni dapat berapa? Dapat 18 x kuasa 2. Okay. We use formula. Okay, masukkan U berapa? U 2x tolak 5 dV 6x kuasa 3 campur V 6x. Oh, salah. dV silap. Kan 6x kuasa 3. Berapa kita punya du betul lah du ni dv kita ialah 18 kuasa 2. Okey, campur v adalah 6x kuasa 3 kalikan dengan du kali dengan 2. So, awak sertakan ke dalam dia 18 kali 2 36 x kuasa 3. Okey. Lepas tu tolak 18 kali 5 berapa? 90 kan? 90. 18 kali 5 90. 90 x kuasa 2 campur 6 kali 2 12 x kuasa 3. Okey. Seterusnya kita akan dapat
236 campur 12. Dapat berapa? 48. X kuasa 3 tolak 90 X kuasa 2. Okay. Sama jawapannya saya buat. Cuma saya step lagi sekejap je. Okay. Okay. Boleh ya? Okay. Dekat mana yang suka? Dekat sini. Sebab sini ada kuasa 2. Ikutkan kalau untuk kuasa 2 ni awak kena kembangkan dulu. Kalau ikutkan ya. Kembangkan dulu. Contohnya X kuasa 2 campur 1. Kalikan X kuasa 2 campur 1. You have to find the solution first before kita darabkan yang sebelah sini. Ikutkan. Dekat sini baru nampak betapa pentingnya gunakan produk rule punya formula. Okey ya. Okey. Dekat sini lah. Saya tanya dulu siap-siap. Dekat sini siapa yang faham angkat tangan? Siapa yang faham angkat tangan? Sudah. Okey. Masih turun tangan. Okey, kita tengok macam mana nak settlekan. Masalah tu saya punya ni lah. Okey. Soalan ni Y sama dengan 4X tolak 5 kali dengan X kuasa 2 campur 1 kuasa 2. So kat sini kita dapat pertukaran dia. Okey, disebabkan ada kuasa 2 kat sini. Jadi kita kena kalau ikutkan kembangkan, kalau tak payah kembangkan. Just gunakan formula saja. So kita statekan di mana sini U, sini pada B, keluarkan U, keluarkan B. Ini pun dah ada markah. Apa benda yang awak keluarkan U dengan B, awak statekan dia, dah ada markah. At least tengah markah dah ada. Okay. Dan kita dapatkan di U per dx, 4x dapat 4. Manakala V kat sini, okay, kita gunakan hukum power rule. Lagi, Y sama dengan AX AUX kuasa N. Kuasa N kan, maknanya N ni kalikan dengan A. Okay. Kasih kalau dy per dx, kita dapat N A X N tolak 1. So okay. N tolak 1. Okay. So nak dapatkan yang ni, A dia adalah sama dengan 1. Di luar kotak ni adalah sama dengan 1 kan, tak ada nombor. 5 sini 5 A lah. So 2 ni letak depan, 2 tolak 1 dan kita darabkan dengan kita apa ni? Dapatkan pembezaan bagi dalam kurungan tersebut. Ingat lagi tak? Ini yang bab terakhir yang saya ajar sebelum ni. Okay, dalam apa nama? Dapatkan tu kan yang masa minggu hari Isnin itu saya dah ajar dah. Ini kita darabkan dengan UX. Okay, kita bezakan di dalam dia. Okay, maknanya dalam soalan ni ada 2 kali pembezaan nanti. Okay. Pertama kita buat U sini kita bezakan dan kita bezakan sekali ke dalam bahagian dia. Okay. So bezakan X kuasa 2 kita dapat 2X lah. Dan bezakan constant 1 kita akan dapat kosong. Bezakan 1 adalah pemala tidak ada X ini kosong. So kita dapat balik 2X kuasa 2 campur 1. 2 kali tolak 1 kat sini, jawapan dia sama dengan 1 dan 2X. So yang ni awak darab je terus. Cukuplah 2 kali 2X, so dapat 4X. So ini adalah dv per dx. Ini ada markah banyak ni. Pasal kat sini ada step 1, step 2, ada markah. So sekarang ni awak dah dapat benda-benda yang main dia. Yang ni 1,
2, 3 dan 4 dan akhirnya masukkan ke dalam formula dia. So U sama dengan berapa? 4X tolak 5. Kali dengan dV per dx sama dengan apa? Ini dia. X kuasa 2 campur 1. Kemudian dicampurkan dengan V. V kita ialah X kuasa 2 1 kuasa 2 didarabkan dengan du. Ini saya rangkuk tak betul bekerja. Okey, macam mana? Yang ni kita boleh ringkaskan je lah, tak payah nak settlekan sampai habis. So, dia boleh buat 4X tolak 5 dikalikan dengan yang ni bersatu dengan 4X kali X ni jadi 4X kuasa 3 dan 4X kuasa 3 campur 4X. Okay, campur. Okay, cukup sekadar sini saja. Okay, pasal yang ni tak payah nak kembangkan. Okay, yang ni nak settlekan boleh di sini. Tak payahlah, nanti panjang. Okay, cukup sampai sini saja, cukup dah. Cukup sampai sini saja. Kalau dah boleh dapat makan. Okay, apa kalau di sini nak kembangkan 4X kali 4X dapat 16X kuasa 4. Lepas tu campur 16X kuasa 2. Lepas tu tolakkan dengan apa ni 20X kuasa 3 dengan tolaklah 20X. Panjang ni. Okay, rasa cukup sampai sini je dia punya penyelesaian dia. Okay, yang ni. Okay, cuba buat. U kita apa dia? Tengok atas ni. 2X tolak 5 kuasa 2. Okay. V kita ialah 4X kuasa 2. Du per dx gunakan formula. Tak 2 depan. Kurungannya 2X tolak 5. Gangguan betul lah. Tolak 5 kuasa 2 tolak 1 didarabkan dengan bezakan di dalam kurungan. Kita terus bezakan kurungan dapat 2, tak payah nak kira lah. So kat sini dapat berapa? 4 2x tolak 5. Okay, 2 kali 2 4, lepas tu kuasa dia 2 tolak 1 1. So dapat sini. Okay, yang ni saya bagi teruskan dapat 8x tolak 20. Dari sini dapat berapa? 8x. Okay, saya dapat 2 kali 4 dapat 8, X 2 kuasa 2 tolak 1. Masukkan dalam formula. So, U kita adalah 2X tolak 5. Kuasa 2. Kemudian dV. dV kita ialah 8X kali dengan 8X campur V. V kita ialah 4X kuasa 2. Dan darabkan dengan du. Du kita adalah 8X tolak 20. Okay. So yang ni tak payah kembang. Panjang cerita ni. Kalau nak kembangkan 2X tolak 5 ni tadi kalau ni
cukup sekadar sini ataupun yang ni boleh setikan sikit ke 4x kuasa 2 tolak 8x dapat berapa? 32 x kuasa 3 tolak 80 x kuasa 2. Okey. Yang ni salin balik je. Tak payah nak ni. Okey, tak payah. Pasal yang ni kita kalau nak kembangkan boleh. Okey. Faham tak ni? Kalau kembangkan dia. So dapat berapa? X kuasa 2 tolak 10 tolak 10 tambah 25. Dapat berapa? 4x kuasa 2 tolak 20 x tambah 25. Okey, yang ni kena kalikan dengan apa lagi? Kena kalikan dengan 8x lagi. Ya, macam ni. So, kena dapat 32x kuasa 3. Ni dapat ni, campur kan, dua ni. Lepas tu, tolak 160x kuasa 2, campurkan dengan ni. Okey, cukuplah yang ni. Awak dapatkan ni, masukkan ke dalam sini. Okey, boleh Okey, kita tengok exercise. Okey, yang ni boleh buat sini tak ni? Nanti turun salin ni dah hantar. Okay, kita tengok ada tunjuk contoh kat atas. Salin tak banyak kita janji ada buat lah setiap latihan. Exercise 2.1.2a. Okay. Okay, kita tengok. U sini V. Betul. Kalau du dapat berapa? Du per dx apa? 3x kuasa 2. Kalau dv dapat berapa? Negatif 27x kuasa negatif 2. Okay. Okay, yang ni semua buat. Okay, buat A. Buat A. Tak payahlah buat dua soalan, cukup buat B. B. B ni senang. Soalan B. Ambil soalan C. Sebab dia ada dua ungkapan kat situ. Soalan C. Ini tak payah. Jadi saya tunjukkan yang contoh sikit. Okay, yang ni satu, ni dua. So, tukarkan kepada bentuk yang dah dipahami. 1 tolak 5x kuasa setengah. X. So, UV ni tak payah jawab. D. Okay, setakat ini saya nak tanya siapa yang faham angkat tangan. Untuk A dengan C tadi soalannya. Okay. Okay. Okay, terima kasih turun tangan. Okay. Kita masuk yang kedua, iaitu quotient rule. Untuk quotient rule, ini kena hati-hati. Apa kita kena yang tadi, yang untuk product rule, awak boleh statekan yang depan U belakang V ataupun yang depan V belakang U. Tak ada masalah. Tetapi untuk quotient rule, awak kena tetapkan yang atas tu U, bawah tu V. Penting apa formula dia macam tu. Awak kena tetapkan yang atas bahagian atas adalah U, yang bahagian bawah adalah V. Kena mention betul-betul benda ni. Kena declare betul-betul. Saya rasa betul lah ada gangguan dekat saya punya alat ni. Okey. Jika satu ni ada U dan V macam ni, contoh satu kesamaan, kita tekan 3x kuasa 2 dengan
4x. Okay. Kalau ikutkan awak boleh settlekan ni gunakan ni kan. Kita boleh potong-potong semua boleh. Kita boleh potong. Tapi kalau kita nak gunakan quotient rule, so kita statekan yang atas ni adalah u x dan bawah ni adalah vx. Okay. Formula dia ialah macam ni. So formula tak boleh tukar. Kalau macam itu kita campur tu tak kisah warna letak u depan ataupun v belakang ataupun v depan u belakang. Tapi ini adalah formula yang betul-betul awak kena pakai. Tak boleh nak modify lah. Okay, formula dia ialah V. V tu ialah yang bawah dia. Berapa nilai asal dia. Didarabkan dengan du. Iaitu kita differentiatekan bahagian u di atas. Ditolakkan dengan u yang asal ke atas ni. Didarabkan dengan differentiatekan V yang di bawah ni. Dan hasil dia dibahagikan dengan V kuasa 2. Bawah ni V ni kuasa 2. Formula ni agak tapi kena tahu lah guna. Benda ni formula diberi dalam final exam. Tapi kena tahu cara nak guna tu. Itu penting. Dan tahun ni kemungkinan ada final exam. Tak ada lagi penilaian alternatif. So apa saya tengok kemungkinan ada lah dia punya peluang kepolian nak datang poli tu tinggi lah. Okay. Kita tengok example 2.1.2b. Contoh kat sini. Okay. Ikut contoh sini awak boleh gunakan settlekan masalah apa ni pakai indeks kan. Sama x kuasa 2 tolak x3 ni kita boleh settle dah. Okay. Kita tengok. Lepas kita statekan kepada satu u, satu lagi kepada v. Okey. Apa nilai u? U ialah yang bahagian atas ataupun pengangka dia. Pengangka dia 5x kuasa 2. Ini betul-betul Dengan suka hati dia nak ambil mana u mana. Siapa yang bahagian atas, u, bawah dia v. Okey. U kita ialah 5 U kita adalah 5x kuasa 2. Manakala V kita ialah 2x kuasa 3. Okey. Kemudian kita bezakan du. So dapat 10x. Manakala V tadi kita bezakan, kita dapat 6x kuasa 2. Masukkan ke dalam formula. Ini adalah V. Ini adalah du. Ini adalah u. Ini adalah dv. Manakala yang bawah ni, okay, hati-hati. Yang bawah ni hati-hati kenapa sebab apa? Ini adalah v kuasa 2. Ini adalah v. Dan ini kuasa 2. Saya takut nanti bila bawah ni v nanti awak nampak tiba-tiba tekan v kat sini asal yang awak dapat adalah 2x kuasa 2. Awak lupa nak kuasa 2 kan sekali lagi sebab apa? Macam ternampak dah kuasa 2 ni. Sedangkan ini adalah baru v. So nak v yang kuasa 2 kena kuasa 2 sekali lagi. Kena kuasa 2 kan sekali lagi. Okay. So kita catatkan 2 kali 10 dapat 20x kuasa 4 tolak 5 kali 6 30x kuasa 4 bahagikan dengan 2x kuasa 6. Okay. Bawah ni ikut hukum apa ni indeks nak kita A M kali N maksud A M kali N. So 3 kali 2 dapat 6 lah. So dapat 20 turut 30 negatif 10x kuasa 4 bahagi 4x kuasa 6. So ringkaskan 10 dengan 4 sifar 2, 5 dengan 2. So kuasa dia kita boleh tolakkan direct. X kuasa 4 tolak X kuasa 6 dapat X kuasa negatif 2. Negatif 2 sebab kalau awak boleh juga boleh tulis ini negatif
5/2. Boleh juga ditulis sebagai negatif 2 macam ni. Ataupun bawa turun bawah jadi macam ni. So, ini adalah sama. Okay. Okay, ikutkan kalau kita yang ni kita boleh ringkaskan dah. Okay. Kita boleh ringkaskan dah macam ni. 5/2 ni kalau ikutkan tak payah kira pakai formula, kita boleh dapat 5/2. Okay. Ini dapat apa? X kuasa negatif 1 kan. Ini dapat A, ini dapat N. A berapa? N berapa? Negatif 1. Itu kali depan negatif 5/2 X tolak 2. Kita dapat ni kalau ikutkan tak guna formula pun boleh dapat. Tapi tak bolehlah sebab apa dia kehendakkan dalam formula. Jadi X N dah negatif 1. Kita kali ke depan negatif 1 kalikan dengan 5/2 X negatif 1 tolak 1. So dapat berapa? Kalau saya tak gunakan formula, negatif 5/2 X tolak 2. So sama jawapannya dengan kita buat ni. Sama. Tapi saya cakap tadi mesti ada yang suka selepas ni lah. Nanti awak tengok macam mana satu persamaan tu ada kuasa kat dua lagi. Okay, kalau ikutkan direct kita boleh buat macam ni. Kita gunakan hukum indeks, settlekan X, untuk dapat berapa kita boleh gunakan straight, panggil power rule kan, mudah macam ni. Tapi ini adalah cara menggunakan formula. Memang tak suka, sebab ada benda yang lebih suka di depan ni. Okay, macam ni. Macam ni tak boleh lah, kita nak settlekan semudah macam bagi-bagi. Ataupun kalau masih ingat lagi, kita pernah buat masa SEM1, awak buat partial fraction. Okay, partial fraction tu kita buat pecah, bukan partial fraction, awak buat pecahan tak wajar ni, nak tukarkan. Okay, untuk tahu awak ada lagi benda tu dalam tajuk law nanti, tajuk integration, awak akan belajar partial fraction sekali lagi. Ada lagi benda tu. Okay. Ingatkanlah beberapa partial fraction tu dah habis semester tu, tak, semester 2 ada lagi sambungan dia. Okay, di dalam tajuk law nanti. Okay. So, yang ni kalau ikutkan boleh kita buat pecahan tak wajar lah, maknanya bahagian pengangka lebih besar daripada penyebut. Kalau kita boleh buat bahagikan macam ni, boleh. Okay. X kuasa 2 tolak 3. Okay, boleh buat. Tapi kita gunakan formula untuk jawab. Okay, ini X kali X kan. Kali X dapatlah berapa untuk tolak semua settle. Dia tak payahlah. Okay, boleh buat. Okay, ikut dia punya kaedah dia. Satu kita panggil U mana U yang bahagian atas, U atas, V bawah. So, X kuasa 2. U V. Okay. Kemudian kita differentiatekan U dapat berapa? 2X. Yang sebelah sini dapat 1. Boleh Boleh ikut lagi. Okay, masukkan dalam formula V. V kita ialah X campur 1 kalikan dengan DU. DU kita adalah 2X tolak U kita adalah X kuasa 2 tolak 3. Kemudian dV kita adalah 1. Manakala V kuasa 2. V kita adalah X campur 1 kuasa 2.
Okey, letakkan kat atas. 2x kali x terdapat 2x kuasa 2 campur 2x tolak x kuasa 2 tolak 3. Okey. Okey. Mana ke bawah x campur 1 kuasa 2. Okey, saya tekan lagi. Kita keluarkan pecahkan kurungan. Saya dapat 2x kuasa 2 tambah 2x tolak x kuasa 2 campur 3. X kuasa 1 kuasa 2. Okey, 2x tolak x dengan x kuasa 2 campur 2x tolak 3. X tambah 1, x tambah 1. Di situ kat atas ni. Dan kita buang ni. Berapa ni? Kalau kita satu kena cakap. Saya tengok tekan kalkulator sekejap. Okey, 1, 2. Okey, atas dia berdapat berapa? 1 dengan 3. Tapi hasil tu cukup sini dah. Okay. Pasal kalau atas tu kita boleh potong bawah ni, okey. Tapi atas dia kita boleh dapat x tolak 1 dengan x tambah 3. Okey, bawah dia tak boleh settle. Itu je. Okey, cukup sekadar sampai sini je dia punya jawapan dia. Okey, sampai sini pun dah cukup. Okey. Exercise 2.1 B. Okey, yang ni pun tolong buat. Ambil 2 soalan saja, tak payah banyak. 2.2 B. Ambil yang susah-susah sikit lah. Ambil soalan B. Soalan B. Tolong ni soalan ni. Ambil soalan C. B dengan C. Buat dan hantar dalam CDOS. Okey, soalan B dengan C. Yang ni buat jadikan dahulu dalam bentuk satu kesamaan yang boleh dikira. Okey. So U x tolak 1 kuasa setengah DU dia sama dengan berapa? 1/2 tolak 3 x tolak 3. Okey. Setengah tolak 1 jadi negatif setengah dikalikan dengan 1. Kan? Kita bezakan dalam ni dapat 1. So yang ni DU sama dengan berapa? Okey, 1/2 kali 1, 1/2 lah. 1/2 x tolak 3 kuasa negatif setengah. Manakala V sama dengan 2x tolak 4. So dV adalah sama dengan 2. Masuk formula. Kita dapat jawapan ni, direct. Okey, kita kira nanti. Okey, sama jawapan lah. Okey. Dekat ni question rule macam mana? Boleh siapa yang faham angkat tangan. Question rule. Yang faham question rule angkat tangan. Betul-betul faham lah. Ada yang nak tanya apa-apa tak? Ada yang nak tanya, silakan onkan mic dan ada yang nak bertanya tak? Tak ada yang nak tanya ke? Tak ada. Betul faham. Senang lah kalau dah kelas besok. Macam macam ni senang nak faham.
Okey, kembali kepada yang ketiga, yang terakhir. Okey, yang terakhir, chenrol. Okey, ini masuk Trico block explore function. Okey, itu minggu depan insyaAllah. Saya lagi maklum, saya fikir makluman kat awal untuk minggu depan di situ. Okey, mana chenrol? Okey, chenrol ataupun panggil petua rantai. Petua rantai. Chenrol. Jika A, U, X, kali N adalah constant, then ini cara dia. Okey, ikutkan yang sebelum ni dalam yang first bahagian pertama tu, kalau nak dapatkan dy dx ni senang je kan. Macam contoh saya bagi tunjuk saya salin balik A berapa, U kali X berapa, jadi bracket lah. Jadikan dengan N, kalau nak dapat dy per dx, yang paling mudah ialah awak darabkan N kali A. Okay, lepas tu U kekalkan X dia berapa, N tolak 1, darabkan dengan perbezaan bagi UX. Okay, jadi yang sebelum ni. Okay, yang hari Isnin ni kita tu macam ni. Tapi ada satu lagi dipanggil petua rantai. Kaedah macam ni. Okay, kaedah macam ni. Kenapa? Sebab ada soalan-soalan yang menghendaki awak untuk menjawab menggunakan kaedah petua rantai. Using the chain rule, please solve the problem dan sebagainya. Kalau awak tak gunakan chain rule, awak gunakan kaedah yang ni, maka kaedah awak akan dapat kosong. Maka jawapan berdapat 1 ataupun setengah saja. Jadi dah, sebab soalan tu memang dia minta menggunakan kaedah chain rule. Okey, satu contoh, ada soalan contoh. Siapa yang ada kat belakang? Kita nak contoh dekat soalan. Ni ada del Z ni, kita pening ni. Implicit parametrik. Kita tengok contoh-contoh soalan yang menghendaki tak ada. Tak ada. Tapi kalau sebenarnya ada tulis, dia tulis minta awak jawab dalam bentuk kita contoh tu. Okey. Okey. Kita tengok. Jika mana kita settlekan, kita carikan dy per du, kemudian du per dx. Sebab apa? Bila kita potong nanti du dengan du, kita dapat dy per dx. Kita dapat balik dy per dx. Macam mana tu? Kita tengok sini. Okay, let's say kita dapatkan contohnya y sama dengan x kuasa 2 tolak 7 kuasa 6. Okay, saya gunakan kaedah yang pertama yang kita dah belajar pada hari Isnin. So kat sini kita dapat 6 kali x kuasa 2 tolak 7 kuasa 6 tolak 1 didarabkan dengan 2x. 2x mana-mana kita bezakan di bahagian dalam. So boleh dapat berapa? 12x. X kuasa 2 tolak 7 kuasa 5. Okay, straightforward tolak depan ni. Tapi dia minta bagaimanakah kalau kita settlekan dalam persamaan ini dengan menggunakan chain rule. Ada sebab sebab apa nanti kita akan jumpa yang lagi suka daripada ni ya. Okey, yang mudah-mudah ni mungkin boleh dapat settle. Okey. Yang pertama, dapatkan y, ini soalan dia. Kita tukarkan bentuk macam ni. Mana kita definekan apa itu A, kat dalam ni ada A tak? Apa itu U, apa itu N. Sama juga macam ni saya definekan A dia mana, U yang mana, N yang mana. So kita gantikan dalam kurungan ini kepada U.
Kita gantikan sekali lagi dan dalam kurungan ini sebagai U. Kita statekan A adalah 1 di sini. Dan dalam kurungan adalah U. U ni adalah U kuasa 6. Okey, 6 daripada mana? 6 tu adalah N. Okey, 6 ni adalah N. So 6 ni kita sini kekalkan balik. So persamaan baru kita yang telah kita tukar, kita dapat Y sama dengan U kuasa 6. Boleh? Persamaan baru, ini adalah persoalan-soalan dan setelah kita modify dia nak mengikut kepada chain rule, kita dapat U kuasa 6. Satu kali U adalah U lah. Satu kali U adalah U, so U kuasa 6. Okay, dapat 1. Kemudian kita ambil balik U tu sama dengan berapa? U adalah X kuasa 2 tolak 7. Daripada mana? Daripada sini. X kuasa 2 tolak 7, itu adalah asal U dia di sini. Okey. Jadi kita settlekan masalah ni. dy per du. Kenapa dy per du? Kita bezakan y terhadap u. Kenapa du dx? Kita bezakan u terhadap x. Itu sebutkan dia. dy per dx, kita bezakan y terhadap x. So yang ni kita bezakan y terhadap u. So bezakan ini direct lah. 6 kali 1 kali u, 6 tolak 1. Kita dapat 6 U kuasa 5. Boleh? So dapat 1 dy per du. Kalau sini U pula, kita bezakan dia terhadap X. So dapat 2X. 7 adalah constant pemalar. Any constant, differentiate of constant always 0. So dapat 2X. So dapat 2 dah kat sini. Itu dy per du darab du per dx. So kita dah dapatkan dy per dx, mestilah dy mesti berada di atas, okay, dan darabkan dx mesti di bawah. So dapatlah dy per dx kan. So kat sini mesti ada du, sini ada du yang kita boleh potong dia. Kita boleh potong. So dapat dy per dx. Yang susun katakan kat sini tiba-tiba awak dapat dx per du. Tapi sama dengan contoh, ni contoh. Dx per du sama dengan 2x. Kalau nak masuk formula, awak kena tukarkan balik kepada dalam bentuk du per dx. Jadi berapa? Kalau dapatkan du per dx ni dapat 1 per 2x. Okay, hati-hati ya. Tengok apa yang hasil awak dapat kat sini. U kat depan sini dapatlah du per dx. Kalau x depan ni dapat dx per du. Daripada ambur yang tak berkaitan. Okay. Okay. Masuk ke dalam formula. Okay, masuk dalam formula ni. So yang ni kita boleh potong. So masuk potong saya tu, kita nak dapat balik dy dx lah. Okay, potong. Okay, masukkan balik dy per du adalah 6u kuasa 5. Manakala du per dx adalah 2x. Okay, so kita darab saja 6 dan kita gantikan balik u tadi kepada nilai asal. Okay, nilai asal. Berapa? Kuasa 5 kali dengan 2x. 6 kali 2 dapat 12x kali x kuasa 2 per 7 sama 5. Dan jawapan ni sama dengan step yang 2 kali step je saya buat atas ni. Ni kalau dah tak ingat langsung kalau dalam final kalau nak jawab bantai je dah yang ni. Korang dapatlah 1 markah. Dapat 1 markah cukup lah. Jadi jangan tinggal Kalau final nanti awak tak ingat langsung apa benda chain rule ni nak buat macam mana. Inilah cikgu paling mudah lah. Tapi tak apa kalau ada soalan yang semudah ini keluar. Okay, sama jawapan saya. Jawapan saya ni cuma 2 baris je. Yang ni kena cari U, DV dan sebagainya.
Okey. Kita tengok contoh seterusnya. Okey, tengok ada 3, 2x+4 tolak 3x kuasa 3. Okey, macam mana? Yang ni sukarlah. Sebab apa? Ada kuasa 3 kat sini. Okay, yang sebelum ni macam mana? Senang kan? Okey, kat sini ada huruf A kat sini. Sebelum ni tak ada huruf A. Okey. Okey, jadi kita tukarkan dalam bentuk sebutan U. Y sama dengan 3U kuasa 3. U ni adalah refer kepada apa yang dalam kurungan yang ada X kat situ. Okey, kita dalam tu. Dan kita pecahkan U kat sini. So, bezakan Y terhadap U. Okey, U terhadap Y ni. Kita dapat 9U kuasa 2. Okey, ini adalah komponen pertama yang dapat dah 9U kuasa 2. Dan U pula kat sini, bezakan dia, kita dapat 8X kuasa 3 tolak 5. So, ini dapat komponen kedua. Okey, check dy per du, du per dx. Nampak U kat bawah, nampak U kat atas, saya boleh potong U dua ni. Kita dapat dy per dx. Okey, jangan terbalik. Jangan awak dapat du per dy kali dengan dx per du. Tak boleh lah. Awak potong memang boleh, so awak dapat dx per dy. Kita terbalikkan dia. Kita terbalikkan kedua-duanya lah. Okay. So, gantikan persamaan U tadi kepada nombor asal. Dikalikan dengan ni. So, kalau macam ni, cukup sekadar yang ni darab ini saja. Apa yang settle? Kalau nak settlekan 72 kali 2x kuasa 4, ini kena kuasa 2 dulu, kau ikutkan. Kalau ikutkan, awak kena kembangkan ni dulu. 2x kuasa 4 tolak 5x. Ini kena kembang dulu, ikutkan. Tapi cukup sekadar sampai kat sini sahaja penyelesaian dia. Cukup sampai di situ sahaja. Tak perlu nak kembangkan lagi. Okey. Okey. Kita tengok contoh. Okey, tengok contoh. Jangan gelabah bila nampak ada satu nombor pecahan macam ni. Jangan gelabah. Jangan gelabah. Kita tukarkan dalam bentuk single line saya cakap. Yang mana kuasa tadi kita naik ke atas, dia akan jadi nombor negatif. So kat sini awak dapat nilai A adalah sama dengan 1, U sama dengan 2x kuasa 2 campur 7, N kat sini sama dengan negatif 4. Okay. Okay. So sini kita jadikan dia U kuasa negatif 4. Okay. So settlekan U kuasa negatif 4. dy per du, maknanya kita buat negatif 4 U kuasa negatif 5. Negatif 4 tolak 1 dapat negatif 5. U kat sini kita dapat 2x kuasa 2 campur 7. So sama lah kan. 2x kuasa 2 campur 7. Ini dapat 4x. 7 constant dapat kosong. So masukkan dalam formula dy per du kita dapat negatif 4 U kuasa negatif 5 didarabkan dengan 4x. Saya substitutekan dia negatif 4 U ni sama dengan berapa? 2x kuasa 2 campur 7 kuasa negatif 5 didarabkan dengan 4x. Okay, 4x cukup sekadar kali depan dapat 16x kalikan dengan 2x kuasa 2 campur 7 kuasa negatif 5. Okey, boleh ke tidak? Contoh lagi. Selesai. Okey dah tu.
Okey, macam mana? Siapa yang faham? Angkat tangan. Memang senang ya tajuk ni. Syahrul Izzal Najmi. Onkan mic sekejap. Syahrul Izzal Najmi. Syahrul Izzal. Syahrul Izzal. Onkan mic. Syahrul Izzal. Onkan mic. Hello. Ya, okey dengar. So, Okay. macam mana? Memang senang sangat ke benda ni? Tak apa tapi try faham. Buku dah ada belum? Ada lah. Dah ada dah. Alhamdulillah. Dah sampai ya? Okey. Sampai. Muhammad Alif Amiruddin. Muhammad Alif Amiruddin. Onkan mic. Ya, cik. Macam mana? Senang ke? Oh, boleh lah, boleh faham. Awak dengar apa ni? Saya dengar bunyi lain ni. Dia tengah kelas kat sebelah. Ha? Kelas apa? Dia kelas ni, dia kalau mendengar. Kelas sejarah. Oh, okey. Patutlah. Cik. Untuk dengar. Okey, saya nak panggil lagi Nur Anis Syahirah. Anis Syahirah. Saya cik. Macam mana? Senang sangat ke? Sampai saya tanya semua okey ke? Ikut orang angkat tangan, kita angkat tangan juga ke? Macam mana? Faham. Cuma Faham. lagi soalan lain tu je tak tahu. Buku ada tak? Ada? Buku dah ada dah. Okey, alhamdulillah. Okey. Kita tengok exercise 2.1.2C. Soalan A ni tak payah kot. Mudah sangat ni. Ini sama U kuasa 7. dy ke du 7 U kuasa 6. U sama dengan 5 tolak 4 X. Du ke dx sama dengan 4. Payah kot. Maknanya dy ke dx sama dengan dy ke du darab du ke d. So dy ke du 7 U kuasa 6. Senang saya tunjuklah. 7 U kuasa 6 kalikan dengan U kuasa 4. Nak darab terus tak apa. 78 U kuasa 6. So negatif 28 kali dengan 5 tolak 4 X kuasa 6. Okey. Jawapan dia. Ada jawapan di bawah. Okey, yang ni tak payahlah. Buat yang ni. B. Okey, ini dapat berapa? Saya bagi contoh 3. U kuasa negatif 3. Okey, B. Boleh yang mudah ni. U sama dengan berapa? U sama dengan dx kuasa 2 tak ada 7. Okey. Ambil lah C. C pun senang ke soalannya. Bukankan dalam bentuk yang dipahami. 2x tambah 7 kuasa setengah y sama dengan kuasa setengah. Ambil dah C, mudah. Okey, kuasa setengah. Kalau dy ke dx dapat setengah je tolak kuasa setengah. Okey. Ya, mudah kan? Memang cukup mudah. Cikgu ni mudah berbanding dengan apa tadi yang dekat dalam apa tadi question rule. Question rule tu memang sikit dah kena pengiraan dia. Okey. Saya rasa kita sampai dah penghujung kelas kat sini. Okay, insyaAllah trigonometric logaritma ni. Okay, saya stopkan recording ni dulu. Cikgu sembang awal je. Okay, saya akhiri kelas. Saya stop dulu recording.